Kembali lagi kita dalam Malam Puaka, dan pada malam ni aku ingin berkongsi dengan korang kisah seram asrama Perak 2.0. Dan pertama sekali aku ingin mengucapkan selamat datang kepada yang baru lagi jumpa Zaf Channel. Korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru korang takkan terlepas guys. Dan lagi sekali aku ingin memohon 10 jari meminta kemaafan kepada semua geng puaka yang hadir ke premier Zaf semalam. Mesti geng puaka pelik, apa hal malam ni ada premier lagi? Kenapa kisah seram asrama dekat Perak lagi Zaf? Sebab semalam kalau korang perasan, Zaf terima banyak komen geng puaka yang hampa. Zaf, apa hal bila sampai part seram je Zaf tiba-tiba jadi bisu? Tak ada suara, tiba-tiba tak ada suara. Itu merupakan kesilapan teknikal yang dihadapi oleh pihak Zaf Channel sendiri. Jadi Zaf perlulah memohon maaf dan terima kasih di atas sokongan korang yang padu. Sebab ada juga geng puaka yang cakap walaupun tak ada suara Zaf, tetapi kami tetap pisang, kami tetap terhibur. Jadi untuk korang semua, pada malam ni Zaf akan mainkan lagi sekali video yang semalam, tetapi kali ni bertambah baik. Sebab audio-audio yang hilang Zaf dah dapat balik dah. Zaf dah contact YouTube. Weh, apa hal yang kau padam aku punya audio ni? Habislah geng puaka, dah tak happy dah. Jadi pihak YouTube pun dah bersetuju untuk masukkan balik audio-audio yang hilang tu. Tetapi kelainan sedikit disebabkan kesalahan tu daripada pihak Zaf sendiri. Pada malam ni Zaf akan belanja korang lagi satu kisah seram asrama yang dikongsikan oleh Tajul semasa dia bersekolah di area Kuala Kangsar, Perak guys. Jadi kalau korang dah tak sabar, Zaf lagi sekali ingin memohon maaf. Zaf harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. InsyaAllah malam ni lancar je, tak ada yang Zaf tiba-tiba bisu ke apa semua. Memang tak ada. Jadi macam biasalah, kita roll the intro dulu guys. Yeah. Alright geng puaka, pada malam ni Zaf akan kongsikan dengan korang satu kisah yang dialami oleh Tajul pada tahun 2001. 2001 tu Tajul duduk dekat asrama. Dia masuk ke salah sebuah sekolah yang terletak dekat daerah Kuala Kangsar. Dan sekolah ni cukup terkenal. Kalau Zaf mainkan satu watak, mesti geng puaka semua dah tahu dah. Apa khabar semua? Nama aku Kaha. Aku Kapla High Council. Banana Ahmad. So itulah lebih kurang korang dah tahu kan sekolah mana. Jadi sepanjang Tajul tinggal dekat asrama, dah biasa dah dia terdengar senior-senior ni bagi tahu dia yang sekolah ni sejak daripada zaman penjajahan British dulu. Lepas tu bila Jepun masuk saja menjajah ke tanah Melayu, Jepun pun ambil alih sekolah kita ni. Dan sekolah kita ni dahulunya dijadikan tempat tahanan, tempat askar-askar Jepun ni menyeksa orang, katanya lah. Dan yang lagi menyeramkan, Tajul pernah terdengar juga beberapa pelajar senior mengatakan ada salah satu bilik asrama yang lama dah terbiar, dahulunya dijadikan bilik tahanan. Dekat bilik asrama yang terbiar ni lah, tentera-tentera Jepun dia akan tangkap rakyat-rakyat jelata, askar-askar tahanan. Dia akan sumbat kat dalam bilik tu dan dia akan melakukan penyiksaan yang kejam-kejam. Kasih minum air sabun, lepas tu pijak perut, pijak kepala sampai mati. Dan ada juga beberapa tahanan yang dibunuh dengan kejam. Jepun ni guna pedang samurai, Jepun ni sembelih je kepala diorang. Ui, ngeri weh. Jadi bila Tajul dan juga kawan baik dia Abbas ni dengar kisah-kisah yang cukup menyeramkan, tapi tak pernah pun mengalami sebarang kejadian seram. Dah hampir 2 tahun dah Tajul tinggal kat asrama. Hei, merepek lah semua cerita ni. Aku pergi mana-mana sekolah mesti ada dengar sekolah ni pernah jadi bekas tentera Jepun lah. Setiap malam akan dengar bunyi tapak kaki lah. Ternampak yang kelibat Jepun, tentera Jepun ni tengah berkawat apa semua. Mengarut lah Tajul ni dia dah ada rasa tamak. Tamak apa pula? Dia dah ada rasa takbur. Dia dah mula rasa yang kononnya dia ni berani. Jadi bila senior dengar yang Tajul ni dan juga Abbas seorang yang berani,
salah seorang senior ni terus bagi tahu Tajul, kalau engkau tak percaya cakap kita orang, engkau rasa engkau dah cukup bagus, apa kata aku cabar engkau lepas pukul 12 malam, kalau kau berani, kau pergilah ke blok asrama lama tu. Demi menyahut cabaran yang diberikan oleh senior, Tajul dan juga Abbas ni nak buktikan yang diorang ni bukan jenis penakut. Diorang ni berani je. Jadi dikatakan adalah satu malam, Tajul dan juga Abbas ni sanggup bersengkang mata apabila jam dah menunjukkan pukul 12 malam sahaja. Mereka pun mulalah keluar daripada bilik asrama menuju ke blok asrama yang dikatakan telah lama terbiar dan berpuaka. Dalam perjalanan tu, Abbas dan juga Tajul ni sempat lagi bergurau, berlagak nak mati diorang ni. Abbas katakan kepada Tajul, "Weh Tajul, engkau nak tahu tak, dulu sebelum aku masuk ke asrama ni, waktu aku kat kampung aku, hantu pun takut tau dengan aku." Tetapi belum Abbas ni habiskan cerita dia, tiba-tiba Tajul mencelah, engkau tak payah cerita, aku percaya cakap engkau." Jadi Abbas ni pelik lah, kenapa pula engkau percaya? Aku belum lagi cerita apa yang aku buat. Dan Tajul terus kata dekat Abbas, "Yelah, apa hal yang kau nak cerita? Aku sekarang ni tengok muka kau pun, lagi seram daripada hantu lah." Bila Abbas dengar Tajul cakap macam tu, berbulu je hati dia. "Kurang ajar betul lah, aku nak berlagak, engkau bahan muka aku pula." So, diorang pun bergelak ketawa dan mereka pun terus menuju ke blok asrama yang dikatakan telah lama terbiar. Sebaik saja mereka berdua sampai, Abbas katakan kepada Tajul, "Weh, kawasan ni gelap lah weh. Aku pun daripada tadi dah naik seriau je. Dalam perjalanan tadi, bulu roma aku dah meremang." Bila Tajul dengar Abbas cakap macam tu, Tajul ni memang tergelak lah. "Engkau ni Abbas, kalau tak berani, kau pergi balik ke asrama, kau simpan kau punya telur tu dalam selimut lah Mat. Kita baru sampai, dah nama pun asrama ni terbiar. Memanglah gelap. Kau relax je. Kita pergi masuk, kita tunggu. Tengok dulu apa yang akan datang. Itu pun kalau ada lah." So mereka berdua pun masuk ke dalam bilik asrama yang terbiar tu dan meluangkan masa hampir 1 jam. Jam daripada pukul 12 malam sekarang ni dah menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Abbas dan juga Tajul ni tidak berborak. Diorang hanya senyap je sambil mata diorang ni memerhatikan kawasan bilik tu. Manalah tahu nampak jelmaan ke, nampak lembaga ke. Daripada pukul 1 dah masuk 1:30. Daripada pukul 1:30 dah masuk pukul 2 pagi. Dan pada masa ni lah Tajul terus mengatakan kepada Abbas, "Weh Abbas, jom lah kita balik. Aku tak selesa lah duduk kat sini. Dengan panas, lepas tu dah lah banyak nyamuk lagi. Aku pun dah naik bosan dah. Aku dah tahu dah, pelajar-pelajar senior tu saja reka cerita nak takutkan pelajar-pelajar junior. Konon-kononnya sekolah kita ni berhantu. Tapi malam ni kita dah buktikan mana ada apa." So bila Tajul ni cakap macam tu, Tajul ni yang pertama sekali bangun dan berjalan keluar daripada bilik tu. Tapi Tajul perasan yang Abbas masih lagi berdiri di tengah-tengah bilik. Dia tak ikut pun Tajul ni keluar. Jadi bila Tajul ni perasan yang Abbas tak ikut dia keluar daripada bilik tu, Tajul pun patah balik lah. Dia pelik lah, apa hal yang Abbas ni? Tadi kau main takut lagi, sekarang ni aku ajak balik, kau pergi berdiri je tercegat kat situ. So Tajul ni menghampiri Abbas, dia pun tegurlah Abbas, "Engkau ni apa hal? Jomlah balik, tak dengar ke?" Dan pada masa ni lah Abbas membisikkan di telinga Tajul, "Weh Tajul, cuba kau tengok katil yang paling hujung tu Tajul. Aku rasa macam ada orang lah baring kat atas katil tu." Tajul pada masa ni, sebaik saja dia mendengar bisikan daripada Abbas, Tajul memandang ke arah katil yang terletak paling hujung dalam bilik tu. Dan seakan-akan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Abbas memang betul pun. Dekat atas katil tu ada satu susuk tubuh wanita yang sedang baring. Mana logik? Asrama ni dah lama terbiar. Siapa wanita yang baring ni? Sekolah yang Tajul ni pergi semuanya lelaki. Macam mana boleh ada perempuan? Dengan perasaan yang takut, Tajul pun terus memegang tangan Abbas
Lalu dia menarik Abbas secara perlahan untuk keluar daripada bilik tu. Dan baru sahaja 2-3 langkah, mereka berdua lagi sekali dikejutkan dengan satu suara wanita seakan-akan marah tetapi dalam nada yang teramat sedih. Anak tahu, Kuroshimasu. Anak tahu, Kuroshimasu. Anak tahu, Kuroshimasu. Pada masa ni, Tajul dan juga Abbas dua-dua dah takut gila dah. Tajul pandang Abbas, Abbas pandang Tajul. Diorang dah tak tahu apa nak buat. Nak lari keluar, kaki diorang seakan-akan terpaku. Sebab itulah pengalaman paling seram. Diorang tak pernah sangka pun akan mengalami gangguan seteruk ni. Tetapi sangkaan diorang meleset. Diorang ingat tu gangguan paling teruk. Tak guys, bila diorang ambil beberapa langkah dah nak keluar daripada bilik yang berpuaka tu, lagi sekali kedengaran satu suara yang mengatakan kepada diorang berdua, Ana tahu Kuroshimasu. Ana tahu Kuroshimasu. Ana tahu Kuroshimasu. Ana tahu Kuroshimasu. Bila diorang terdengar suara ni makin kuat, diorang pun secara spontan, walaupun takut tapi tak tahu kenapa, secara spontan diorang pun memalingkan kepala diorang untuk tengok keadaan dalam bilik tu. Dan korang nak tahu apa yang Tajul dan juga Abbas nampak? Yang tadinya diorang hanya nampak hanya seorang sahaja wanita yang sedang baring betul-betul di katil paling hujung, tetapi kali kedua diorang memandang ke arah dalam bilik yang aku katakan dipenuhi dengan katil-katil yang terbiar. Lebih kurang dalam 20 katil yang ada dalam bilik tu, semuanya ada orang yang berpakaian serba putih. Ada laki, ada perempuan. Ke-20 katil kat dalam bilik tu semuanya berpenghuni. Dan yang lagi seram, yang buat aku meremang, waktu Tajul dan juga Abbas ni tengok katil-katil yang tiba-tiba ada orang tu, kesemua orang yang tengah baring kat atas katil, muka diorang tepat memandang ke arah Tajul dan juga Abbas. Jadi tak lengah masa lah bila dah ternampak lebih kurang 20 lembaga yang sedang baring, semuanya memandang ke arah diorang dengan muka yang dah pecah, dengan muka yang dipenuhi darah. Diorang pun lari lintang pukang, tak ingat dunia punya lari. Bersepah, lari. Bila sampai kat asrama je, Tajul dan juga Abbas pun lompat naik ke atas katil, tarik selimut, selubung ni. Dua-dua dah menggigil, dua-dua dah menyesal dah. Dan berita ni akhirnya sampailah di telinga senior ataupun lebih dikenali sebagai Abang Lan. Bila Abang Lan dengar yang Tajul dan juga Abbas ni terkena gangguan sehingga demam, Abang Lan ni katakan kepada Tajul, itulah aku dah pesan kat kau, sekolah ni memang banyak sejarah tau, tapi kau belagak, engkau tak nak dengar. Tak semua senior cerita adalah cerita dongeng. Aku dah bagi tahu dah, aku dah kasih nasihat dah, jangan buat, tapi engkau belagak sangat, kan dah terkena. Betul tak aku cakap? Bilik asrama tu walaupun dah terbiar lama, tetapi memang ada penghuni kat dalam bilik tu. Cumanya sama ada kita nampak ataupun tak nampak je. Padan muka kau Tajul. Padan muka. Poi. Belagak sangat kan? Ambil kau. Dua-dua demam, dua-dua tak sampai pergi kelas apa semua. Gigil, sejuk macam tu je. Jadi itulah kisah pengalaman yang dialami oleh Tajul dan juga Abbas sepanjang diorang tinggal kat asrama. Jadi tak nak lengah masa, Zaf harap korang terhibur dengan kisah-kisah yang Zaf sampaikan pada malam ni. Dan jangan risau, walaupun semalam ada sesetengah audio tu tak ada, tetapi insya-Allah malam ni hiburan all out untuk korang. Audio semua okey je. Jadi enjoy lah kisah seram asrama di Perak. Let's go guys dengan kisah yang kedua dan ketiga yang diceritakan oleh Nordin dan juga Man.
Pengalaman pertama yang dialami oleh Nordin dikatakan pada tahun 2021. Nordin ni cukup gembira apabila dia dapat tahu yang dia bakal masuk sambung belajar di salah sebuah sekolah berasrama penuh yang terletak dekat area Kuala Kangsar, Perak, guys. Dan kalau ada geng puaka yang tak tahu, sekolah berasrama penuh ataupun SBP ni, dia tak ikut engkau ni anak datuk ke, anak jutawan ke, dia lebih mementingkan akademik. Kalau engkau daripada darjah 1 hingga darjah 6, engkau ni memang budak yang selalu skor asyik A, B, A, B. Ada chance lah kau masuk SBP sebab sekolah SBP ni semua budak-budak pandai. Yang budak-budak yang kurang sedikit, kemungkinan susah sikit lah. Boleh apply, tapi nak dapat tu wallahualam. Zaf doakan semoga siapa yang pernah ataupun cuba untuk masuk SBP, semoga dipermudahkan lah. Jadi tak nak cerita pasal tu, kita cerita pasal Nordin. So pada tahun tu apabila Nordin dapat tahu yang dia bakal sama belajar kat sekolah SBP, dia pun bagi tahu ahli keluarga dia. Ni menangis mak dia apabila dapat tahu yang Nordin ni akan berpisah. Anak dia rupanya dah besar dah. Selama ni tinggal di bawah ketiak mak Nordin ni, dimanjakan, dibelai dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba pejam celik, Nordin ni dah nak pandai berdikari, dah nak masuk asrama. Jadi waktu keluarga Nordin ni hantar untuk hari yang pertama, Nordin ni adalah buat drama sedikit. Orang cakap drama air mata. Bagi diri Nordin ini merupakan satu keputusan yang dia kena buat yang teramat susah dalam hidup dia. Perlu ke dia masuk asrama dan berpisah dengan kedua ibu bapa dia? Ataupun patut ke dia hanya bersekolah biasa tetapi duduk di samping keluarga? Tak. Nordin ni dah menanamkan azam. Ibu bapa Nordin pun katakan kepada Nordin, tak apalah nak, kita berpisah demi kejayaan engkau juga, demi kebaikan kau juga. Mana ada mak bapak yang tak nak tengok anak berjaya walaupun perit, tetapi yang perit itulah ubat. Aceh tiba. So, bila Nordin dah masuk, macam biasalah, Mat. Nordin ingatkan sekolah asrama ni seperti drama TV3 jam 7. Semuanya indah, semuanya ceria. Tapi bila Nordin telah tinggal dekat asrama, barulah dia tahu adat resam orang yang tinggal dekat asrama. Lagi-lagi bila kau junior. Bulan yang pertama tu, hidup Nordin penuh sengsara. Yelah, pada masa ni lah, senior-senior menunjukkan kuasa diorang kat sekolah tu. Setiap hujung minggu sahaja, Nordin ni diarahkan untuk basuh segala pakaian senior. Dah lah kena basuh. Setiap kali Nordin ni pergi outing je, kadang-kadang budak senior ni malas nak keluar. Dia suruhlah Nordin ni yang pergi beli. Kita orang nak Maggi, kau pergi beli Maggi jap. Kita orang tak ada duit dah, kau pakai duit kau kejap. So nak tak nak, Nordin ni terpaksalah dengar cakap senior. Adat lah tu, dah engkau junior. Faham-faham sendirilah, Mat. Sekadar kena bully untuk bulan yang pertama, untuk tahun yang pertama tu. Kalau tak kental, tak payah tinggal asrama lah dia. So Nordin ni, walaupun banyak kenangan pahit semasa beberapa bulan dia tinggal kat asrama tu, ada juga benda yang menyeronokkan, terutamanya mendapat kawan-kawan baru. Dan dekat sekolah Nordin ni semuanya lelaki. Memang sekolah lelaki. Dan sekolah Nordin ni boleh dikatakan sekolah yang terbaik dan sekolah yang paling lama dekat area Kuala Kangsar tu. Bangunan-bangunan sekolah merupakan peninggalan-peninggalan sewaktu penjajahan British dekat tanah Melayu. Dah masuk sejarah sikit kan. Jadi apabila tiba sahaja hari Sabtu merupakan hari yang paling bahagia sebab tak ada peraturan. Semuanya bebas. Kau boleh buat. Kau tak terikat dengan apa-apa aktiviti kurikulum ke pembelajaran ke. Hari Sabtu lah kalau engkau nak tidur lambat selepas pukul 12 pun boleh. Engkau tak nak tidur pun boleh. Ataupun kalau engkau nak tidur sepanjang hari pun tak ada siapa nak marah engkau. Senior pun takkan ganggu hidup kau. Dan selepas hampir 2 bulan, apabila tiba sahaja hari Sabtu, adalah satu malam ni Nordin duduk bersama kawan-kawan dia dekat blok asrama, tengah berborak-borak, tengah makan Maggi. Lalu datanglah seorang senior yang nak join lepak dengan kumpulan si Nordin ni. Apa aktiviti korang malam ni? Apa benda lah, takkanlah duduk makan Maggi je. Lalu Nordin pun ajaklah senior ni untuk buka cerita. Apa-apa cerita je. Percintaan ke, cerita pasal sejarah sekolah ke.
Tetapi senior ni katakan, okey lah kalau korang semua budak-budak kan, korang ni junior kan, korang nak dengar tak kalau aku nak bagi tahu korang, kat sekolah kita ni, disebabkan sekolah ni dah lama, korang pernah dengar tak kisah-kisah seram yang pernah terjadi kat sekolah ni? Jadi bila Nordin dengan kawan-kawan dia dengar, hui, kisah seram, ceritalah bang. Masing-masing dah mula excited dah. Lalu senior ni pun mulalah menceritakan satu kisah yang pernah terjadi dekat sekolah Nordin. Korang nak tahu tak? Sekolah ni ada peraturan tau. Especially untuk pelajar-pelajar junior macam korang semua ni. Dekat sekolah kita ni, kalau korang nak tahu, ada menara jam. Menara jam ni dah lama. Sejak daripada zaman pemerintahan British lagi. Dan menara jam ni lah yang berhantu. Sebab aku pernah dengar ramai pelajar junior, kalau daripada asrama kita, kita boleh nampak menara jam yang terletak betul-betul dekat depan bangunan pentadbiran tu. Selepas pukul 12 malam, sesiapa yang tak tidur, bila diorang tengok ke arah menara jam tu, kalau nasib korang tak baik, korang boleh nampak ada satu perempuan baju putih. Dia berdiri betul-betul dekat atas menara jam tu. Dan bila korang tengok dia, tiba-tiba perempuan ni dia terjun, dia bunuh diri. Dan ada pelajar junior cakap, waktu perempuan ni terjun, diorang boleh dengar perempuan ni menjerit. Bila diorang terdengar je suara perempuan ni menjerit, dia nampak badan perempuan ni dah berkecai dah. Darah daripada hidung, badan perempuan ni, tulang-tulang dia dah patah. Dan kalau korang nampak, korang kena tidur cepat-cepat. Sebab kalau tak, aku takut perkara buruk akan jadi kat korang. So, itulah cerita seram yang pernah jadi kat sekolah ni. Ish, tipu abang. Macam mengarut je. Dah 2 bulan dah kita orang tinggal kat asrama ni. Mana pernah ternampak hantu? Kena kacau pun tak pernah lah. Alah abang, tak payah takut dengan kita orang. Kita orang ni berani abang. Bila Nordin cakap macam tu, pelajar senior ni teruslah cakap kat Nordin, engkau jangan cerita banyak korang baru 2 bulan tau. Korang bukannya tahu lagi sejarah sekolah ni. Esok lusa kalau dah terkena, bau padan muka korang. Aku gelak je tau. Dah asyik makan Maggi daripada tadi. Dah lah tu. Dah pukul berapa dah ni? Hari ni walaupun Sabtu, tak payah korang mengada nak tidur lambat Ni sebelum tidur, better basuh kaki. Kejap kan kalau dah mengigau, menyusahkan kita orang. Tak pasal-pasal kita orang kena marah je kan. Pergi basuh kaki. Lalu Nordin pun dengan kawan-kawan dia pun teruslah takut je lah kena marah dengan senior kan. Alah, Nordin nak gurau pun tak boleh ke? Sensitif sangat yang senior ni pun. Jadi bila senior ni dah balik, Nordin pun dengan kawan-kawan dia pergilah basuh kaki, ambil uduk sebelum tidur, dan diorang pun tidur. Dan sejak daripada kejadian tu, hampir 2 minggu, Nordin dengan kawan-kawan dia sampai dah lupa dah cerita seram yang senior ni cerita ni. So bila tak ada apa terjadi, bagi diri Nordin, itu hanyalah cerita rekaan saja nak menakut-nakutkan junior. Tetapi adalah satu malam, dalam jam lebih kurang pukul 2.45, sewaktu Nordin tengah tidur, tiba-tiba Nordin ni terjaga daripada tidur dia. Bukan sebab apa pun, sebab tidur dia diganggu. Dia boleh terdengar daripada dalam bilik asrama dia ada suara perempuan tau. Dan perempuan ni menangis teresak-esak. Nordin pelik juga daripada mana datangnya suara perempuan ni. Ini sekolah lelaki. Nak cakap datang daripada jalan raya pun, tak mungkin lah. Siapa yang nak nangis pukul 2-3 pagi macam ni? Dan waktu Nordin tengah mencari dekat dalam bilik dia, manalah tahu kawan-kawan dia cuba nak kacau dia ke. Dan Nordin pun terpandang ke arah tingkap di mana dia boleh nampak menara jam. Dan waktu dia pandang menara jam tu, dia terkejut. Dan barulah dia teringat cerita yang senior dia bagi tahu tentang perempuan tengah berdiri dekat atas menara jam. Sebab itulah yang Nordin nampak. Seakan-akan tidak percaya apabila Nordin pandang ke arah tingkap di mana dia boleh nampak menara jam yang lama ni, ada satu susuk tubuh seorang perempuan yang berpakaian serba putih,
Tapi disebabkan menara jam ni agak jauh daripada bilik asrama, dia tak boleh nampak muka perempuan ni. Dan Nordin seakan-akan terpaku. Dia pandang je, dia nak tengok apa yang perempuan ni buat dekat atas menara jam. Dan tak lama lepas tu, susuk tubuh perempuan ni terus terjun. Dan pada masa itulah Nordin terdengar satu jeritan yang teramat kuat. Bam! Nordin nampak badan perempuan ni jatuh terhempas dekat atas jalan tar. Dan walaupun jauh, Nordin boleh nampak yang kepala perempuan ni dah hancur dah. Darah dah mula mengalir keluar. Jadi Nordin pun tak lengah masa lah. Bila dia dah nampak satu kejadian yang cukup mengerikan, dia terus lompat ke atas katil dan dia ambil bantal, dia tekap muka dia. Dan waktu dia tengah tutup muka dia, Nordin ni dah berpeluh dah. Segala bacaan surah dia dah memang tak hafal dah pada masa tu. Bila kau takut, kau dah tak teringat dah. Alik bata je. Dan waktu Nordin tengah tekap muka dia, dia nak tidur tak boleh ni. Tiba-tiba, Nordin terdengar yang pintu dalam bilik asrama dia dibuka. Jadi bila dia dengar pintu bilik asrama dia dibuka, Nordin ni rasa lega lah. Kemungkinan, Alhamdulillah, ada kawan aku yang tak tidur lagi. Dan dengan pantas, Nordin pun alih bantal dia. Dan untuk kali yang kedua, Nordin terkejut. Sebab budak yang dia sangkakan kawan dia, bukan kawan dia. Tapi Nordin boleh nampak satu susuk tubuh perempuan yang berlumuran dengan darah. Muka perempuan ni dah hancur. Badan perempuan ni, tulang-tulang dia dah mula terkeluar daripada lengan. Lepas tu bahu perempuan ni dah sengit sebelah. Seperti perempuan yang tengah masuk berjalan dekat dalam bilik asrama Nordin ni baru je lepas jatuh. Jadi bila Nordin nampak perempuan ni daripada pintu bilik asrama dia berjalan secara perlahan-lahan menuju ke arah katil Nordin. Pada masa itulah Nordin terus tarik selimut dan selubung diri dia. Dalam keadaan yang teramat takut, dia dah hampir nak terkencing dah dalam seluar, Nordin terdengar satu suara perempuan yang mengatakan kepada Nordin, Kau nampak aku? Kau nampak aku terjun? perempuan tu macam tu lah. Lebih kurang lah Mat. Lepas tu Nordin pingsan. Dia tak sedar diri dah. Kan? Buih-buih dah mulut dia. Bila keesokan paginya, budak-budak bangun, tengok Nordin ni mulut dah berbuih, tak sedarkan diri. Diorang pun teruslah bagi tahu cikgu. Dan Nordin pun dibawa ke hospital berdekatan. Nordin pingsan hampir 3 hari. Ibu bapa Nordin pun dah risau dah tengok keadaan Nordin ni. Tapi doktor bagi tahu, Nordin kemungkinan mengalami tekanan darah yang tinggi. Kemungkinan disebabkan takut lah. Dan bila Nordin dah sembuh, Nordin pun dah pulang balik ke asrama. Dia jumpa balik senior yang bagi tahu dia cerita pasal lembaga perempuan yang terjun daripada atas menara jam ni. Dan senior tu, bila nampak je muka Nordin, senior tu terus gelak. Weh, apa cerita? Aku dengar kau baru keluar daripada hospital Kan aku dah cakap, jangan cakap besar. Kau dah ternampak kan perempuan yang terjun daripada atas menara jam tu? Macam mana? Cantik tak muka dia, Nordin? Kisah yang kedua yang aku ingin berkongsi dengan korang pula berlaku kepada Man. Man ni pun dia pelajar asrama dan sekolah dia terletak dekat area Perak agak. Ataupun lebih tepat lagi, terletak dekat Kuala Kangsar. Tetapi sekolah Man ni berbeza dengan sekolah Nordin. Nordin sekolah SBP, sekolah berasrama penuh. Tetapi Man ni sekolah harian biasa. Dan sebelum aku ceritakan pengalaman seram yang dialami oleh Man, disebabkan sekolah Man ni merupakan sekolah yang lama juga, sejak zaman Perang Dunia Kedua dulu dah ada dah. Izinkan Zaf untuk berkongsi dengan korang serba sedikit sejarah tentang sekolah Man. Dan sejarah ni berkait rapat dengan satu lagi kisah yang agak misteri dan juga menyeramkan. Sekolah Man diasas oleh salah seorang orang British semasa zaman penjajahan dulu dan sekolah ni dibina pada tahun 1897 dan pengasas dia adalah seorang lelaki warga Britain yang bernama Hogan. Bukan Hulk Hogan, Mat.
Tak salah aku nama dia Charles Hogan. Dan semasa Hogan datang ke tanah Melayu, Hogan ni dah berkahwin dan dikurniakan 2 orang anak. Seorang perempuan dan seorang lelaki. Tapi kecil lagi anak Hogan pada masa tu. Jadi apabila Hogan merupakan orang pertama yang membina bangunan sekolah, tetapi pada masa tu bukan sekolah lah, mungkin bangunan pentadbiran ke apa. Jadi tak salah kalau aku katakan Hogan ni merupakan pengetua pertama yang ada dekat sekolah tu. Dan waktu tu disebabkan zaman tu British masih lagi berkuasa kat tanah Melayu untuk beberapa dekad ataupun beberapa tahun, sehinggalah Jepun mula datang ke tanah Malaya. Dan apabila Jepun sampai je dekat area ataupun bangunan Hogan ni, salah seorang ketua askar Jepun ni pun apabila dia tengok bangunan yang dibuat oleh Hogan bersama orang-orang dia, askar Jepun pula pada masa tu masih baru lagi, dia masih cari markas yang sesuai untuk dia buat dekat area Perak tu. Jadi bila dia tengok bangunan Hogan ni, alamak, watashi wa oroke. Maksud dia, wah cantiknya bangunan ni. Aku main hentam je. Lalu ketua askar Jepun ni pun pergilah jumpa Hogan. Dia pun cakap lah dekat Hogan, watashi wa oroke Osasuke Suzuki Honda. Yang konon-kononnya dia nak yang Hogan ni serahkan bangunan tu kepada pihak Jepun untuk dijadikan markas. Melentinglah Hogan. Lalu Hogan pun berkeras. Dia cakap dekat ketua askar Jepun ni, Hey, you cannot do like this. Even though British has no power, but we are the first come to Malaya. Senang cerita, siapa yang tak faham, engkau tak boleh buat selama badak engkau lah kan. Engkau dah lah pendek tentera Jepun. British dah lama jajah dah. Sesuka hati engkau je. Tak boleh. Hogan ni tak nak kasih lah sebab dia sayang bangunan tu. Jadi disebabkan marah, adalah satu hari semasa kedua anak Hogan, laki perempuan ni, tengah bermain piano. Wallahualam, aku tak tahu lagu apalah. Tengah main-main piano, datanglah salah seorang askar Jepun. Dan askar Jepun ni disebabkan marah, Hogan tak nak kasih bangunan tu kepada diorang. Askar Jepun ni dengan samurai, banzai, dia penggalnya, dia bunuh kedua-dua anak Hogan. Dan apabila Hogan dan isteri dia mendengar yang tentera Jepun menyerang bangunan diorang, mengamuk, bunuh semua orang, kemungkinan pada masa ni Hogan tak tahu yang anak dia dah dibunuh oleh askar Jepun. Jadi Hogan dengan isteri dia pun, disebabkan askar Jepun ni memang na'uzubillah punya kejam, Hogan dan isteri dia lari keluar daripada kawasan bangunan tu untuk menyendiri ataupun menyorokkan diri, menyendiri pula. Dan selepas bertahun-tahun, berbulan-bulan, Hogan dan isteri dia ni apabila dah tengok Jepun ni dah reda sikit, diorang ingat selamat lah. So Hogan dan isteri dia pun baliklah ke bangunan ataupun ke sekolah tu untuk mencari anak diorang yang hilang ni tadi. Dan waktu tengah cari-cari tu, malang sekali guys, askar Jepun pula ternampak yang Hogan dengan isteri dia ada kat dalam bangunan tu. Lalu mereka pun dibunuh menggunakan samurai dekat kawasan tangga. Dan tangga tu masih ada lagi sampai sekarang. Jadi apabila seluruh keluarga Hogan telah dibunuh dengan kejam, telah berlakulah satu misteri. Sehingga ke hari ini, misteri itu masih lagi menghantui pelajar-pelajar sekolah dan juga cikgu-cikgu sekolah. Kalau korang nak tahu, sekolah yang Man ni pergi, dia ada 3 hari. 3 hari ni merupakan hari yang paling menyeramkan. 14, 15 dan 16 Mei. Setiap tahun apabila sampai sahaja tarikh 14 hingga 16 Mei, kalau pada tarikh tersebut merupakan hari cuti sekolah, pihak asrama tidak membenarkan seorang pelajar pun untuk tinggal di asrama. Semua pelajar haruslah pulang balik ke rumah masing-masing. Tetapi kalau bukan hari cuti sekolah, sesiapa sahaja yang tinggal dekat asrama pada hari tersebut selama 3 hari itu, warden akan bagi tahu pelajar-pelajar jangan tidur dekat atas katil. Semua pelajar yang duduk kat dalam asrama, satu bilik tu kenalah berkumpul beramai-ramai, tidur secara beramai-ramai, betul-betul dekat tengah bilik asrama. Tak boleh tidur atas katil. Sebab apa pula? Ini yang menyeramkan. Pada tarikh tersebutlah merupakan tarikh di mana Hogan dan juga isteri dia kembali ke bangunan tu ataupun ke sekolah tu untuk mencari kedua anak dia yang telah dibunuh. Tapi disebabkan Hogan ni tak tahu, dipercayai sehingga ke hari ini apabila tiba sahaja 14, 15 dan 16,
pihak warden dan juga pelajar-pelajar asrama akan merasakan satu aura, satu suasana yang cukup berbeza di kawasan sekolah. Keadaan pada tarikh-tarikh tersebut agak muram, tiba-tiba boleh rasa sedih, dan pada belah malam pula suasana yang sedih, yang sayu tadi bertukar menjadi suasana yang agak menyeramkan dan menakutkan bagi pelajar-pelajar asrama, sebab dipercayai pada belah malam itulah sepanjang 3 hari ini Hogan akan kembali ke sekolah tu dan akan kedengaran bunyi tapak kaki seakan-akan orang berjalan. Dan ada juga warden dan juga pelajar-pelajar asrama katakan selama 3 hari setiap malam mereka akan terdengar seakan-akan suara seorang lelaki British yang tengah berborak dalam bahasa Inggeris. Hey, what are you doing? Hey, let's find my son. Lebih kurang macam itulah. Tetapi tu tak takut lagi guys. Kenapa pihak asrama tidak benarkan pelajar-pelajar untuk tidur di katil masing-masing? Sebab Hogan akan pergi di setiap bilik asrama dan Hogan akan berjalan daripada satu katil ke satu katil ke satu katil untuk mencari anak dia. Dan disebabkan orang Mak Saleh ataupun orang British ni tinggi, so hantu ataupun jelmaan jin yang berupa Hogan ni dia hanya tengok dekat katil belah atas saja. Sebab sekolah MAN ni dia ada double decker. Setiap asrama ada katil double decker. Jadi siapa yang tidur bahagian bawah tu selamatlah. Tapi yang tidur atas, Hogan ni akan tengok muka pelajar-pelajar yang tidur ni sama ada anak dia ataupun bukan. Kalaulah muka pelajar-pelajar ni ada yang seiras ataupun hampir sama dengan anak Hogan, pelajar ni akan ada dua kemungkinan. Sama ada dia hilang, tidak dijumpai, dia macam bunian lah. Mungkin Hogan ni colek engkau kan, bawa ke alam dia, ataupun budak ni akan terkena gangguan histeria. Selepas Zaf dah berkongsi dengan korang seber sedikit berkenaan sejarah sekolah tu dan juga hantu Hogan yang sering kali menghantui pelajar-pelajar asrama, kali ni Zaf ingin berkongsi kisah seram yang dialami oleh Man sepanjang dia tinggal ke asrama. Kalau korang nak tahu, Man ni waktu awal-awal tahun 2007 dia dapat masuk duduk ke asrama tu, Man ni merupakan pelajar arcade, pelajar rancangan khas. Mungkin ada game poker yang tak tahu apa pula pelajar arcade tu Zaf. Pelajar arcade ni dikatakan apabila engkau menduduki peperiksaan UPSR, sekarang ni dah tak ada dah. Waktu darjah 6 kita orang kena ambil UPSR. UPSR ni lebih kurang macam PMR, macam SPM, peperiksaan besar lah. Dan bila keputusan kau cemerlang dan engkau nak melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 dekat mana-mana sekolah je, tapi kau tak dapat nak tinggal ke asrama. Dan kebiasaannya pihak sekolah akan sediakan satu ruang khas. Beberapa orang pelajar arcade ni, kalau diorang mohon untuk tinggal ke asrama, pelajar-pelajar arcade akan diberi keutamaan berbanding pelajar-pelajar yang bukan arcade atau pelajar-pelajar biasa lah. Jadi bila Bapak Man ni tahu yang pihak sekolah ada sediakan tempat untuk pelajar arcade, Bapak Man ni dah mohon awal-awal dah, boleh tak biar anak saya Lokman ni tinggal ke asrama. Dia duduk kat rumah pun sesen haram, tak berguna, bermalas belajar pun tak nak. Nasib baiklah UPSR cemerlang, dapatlah arcade. Sekarang saya nak anak saya duduk kat asrama. Dan Man ni pun tak ada pilihan lain lah. Nak tak nak, bila permohonan tu lulus, dia pun terpaksalah tinggal dekat asrama. Dan disebabkan dia tinggal kat asrama junior, lepas tu engkau pelajar rancangan khas pula, senior-senior tahu dah engkau dapat masuk asrama pun sebab engkau pandai. Tapi kau ingat apa? Ada beza ke engkau dengan junior-junior yang lain? Tak ada. Man awal-awal masuk lagi dah menangis dah. Kena ragging kau-kau punya. Kadang-kadang pelajar senior ni kejam dia. Na'udzubillah. Dia suruhnya pelajar junior ni basuh baju diorang. Spender yang dah koyak pun kena basuh. Lepas tu basuh kasut, kena iron baju, kena kemaskan tempat tidur dan bermacam-macam lagi seksaan yang terpaksa junior tempuh. Tapi nak buat macam mana, adat resam duduk asrama lah. Walaupun
sering kali dibuli. Tetapi Man ni dia agak gembira sebab dia dapat berkenalan dengan kawan-kawan yang baru. Sikap dia pun sikit-sikit dah mula berubah. Daripada seorang yang tidak berdisiplin, Man ni dah lebih berdisiplin, dah pandai berdikari. Jadi Man ni adalah juga gembira dan rasa bersyukur apabila bapa dia masukkan dia untuk tinggal dekat asrama. Dan sepanjang dia tinggal dekat asrama, tak pernah sekali pun dia mengalami perkara-perkara ataupun pengalaman-pengalaman yang menyeramkan. Tetapi seingat Man, pernah terjadi satu-satunya pengalaman yang Man tak dapat lupakan semasa pelajar-pelajar senior ni buat satu aktiviti khas untuk pelajar-pelajar junior. Pada tengah malam tu, pelajar-pelajar senior suruh semua pelajar junior berkumpul di salah satu blok asrama kerana pelajar senior akan buat aktiviti burung hantu. Dan aktiviti burung hantu ni terpaksa disertai oleh semua pelajar junior untuk menguji tahap kesabaran dan juga keberanian diorang. Semua pelajar-pelajar junior akan diasingkan di antara satu dengan yang lain, ditutup mata diorang, dan ditinggalkan seorang diri di beberapa kawasan sekitar sekolah tu. Ada yang kena duduk seorang diri dekat area kantin, ada yang kena duduk seorang diri dekat blok asrama. Jadi sewaktu aktiviti tu dijalankan, Man ni selepas saja mata dia ditutup, salah seorang pelajar senior ni bawa Man untuk ditinggalkan seorang diri di salah satu blok asrama yang dikatakan blok asrama itulah yang banyak berlakunya kejadian-kejadian seram. Dan bangunan asrama tu merupakan bangunan yang paling lama kat sekolah tu. Bila bangunan yang paling lama, benda-benda jin apa semua ni memang tempat tidur dia orang lah kat situ. Dan sepanjang Man ditinggalkan seorang diri lebih kurang sejam, bermacam-macam gangguan yang terjadi, guys. Sepanjang Man ditutup mata dia lebih kurang macam ni, aku benda tak nampak lah, tapi aku nak korang menghayati mana satu kamera ni. Tak apalah, aku pandang sini je lah. Jadi waktu Man ni ditinggalkan seorang diri lebih kurang sejam macam tu, Man ni duduk je lah mencangkung, duduklah seorang. Dalam hati Man, apa jadas ya aktiviti burung hantu ni, tak ada datangkan faedah apa pun. Macam bodoh je duduk seorang kat sini. Tapi nak buat macam mana, dah pelajar senior suruh kan, dia ikut je lah, tak apalah. Lepas sejam habis ni, baik aku balik asrama, aku tidur. Jadi sepanjang Man ni tinggal seorang diri, dia pun tak tahu nak buat apa dah. Lebih kurang dalam 15 minit macam tu, tiba-tiba Man ni boleh terdengar tau, bunyi tapak kaki orang berjalan. Jadi bila Man ni dengar je ada orang berjalan berdekatan dengan kawasan di mana dia ditinggalkan dekat blok asrama lama tu, Man ni pun tegur lah, "Woi, siapa tu? Woi, ada orang lain ke?" Dan waktu tu Man terdengar ada satu suara yang dia cukup kenal. Suara ni kata kepada Man, "Ini akulah." Dan pada masa tu hati Man lega. Ya Allah. Sebab dalam hati Man, ingatkan dia seorang je dekat situ, adalah juga perasaan takut. Tetapi rupa-rupanya kawan dia juga yang bernama Sam, sebab dia boleh cam suara ni. Lalu Man pun cakap lah, "Weh Sam, engkau pun kena duduk kat blok ni juga Dan Sam ni pun hanya menyaut dengan seruan yang pendek je, Aku pun kat sini." Jadi Man ni lepas dah tahu yang kawan dia ada berdekatan duduk sekali dengan dia, dia pun berborak rancak lah. Dia tanyalah Sam ni, apa benda lah senior ni, acah-acah je. Dan Sam ni berborak rancak juga macam biasa. Tengah borak-borak lebih kurang dalam 10 minit, 15 minit macam tu, tiba-tiba Sam ni yang daripada tadi rancak berborak dengan Man, Sam ni senyap je. Jadi Man ni dah tanya beberapa soalan, Sam ni tak jawab tau. Dan pada masa itulah Man ni dia rasa, lantak lah, senior tak kasih buka pun. Tetapi perasaan Man ni dia nak tengok apa hal yang kawan aku ni senyap. Jadi Man pun dia buka lah sikit, dia buka secara perlahan macam tu. Dan dia pun tengoklah ke kiri. Dan waktu dia tengok ke kanan, dia nampak Sam ni duduk mencangkung juga macam dia, tetapi Sam ni duduk senyap je. Jadi Man ni pelik lah, apa hal yang apa hal pula, sabar jap. Dan pada masa tu Man fikir kan, kemungkinan Sam ni dah tertidur dah ni. Yelah, dah lebih kurang 45 minit dah duduk macam ni, tak ada buat apa kan. Jadi Man pun biarlah kan je Sam, dia tutup balik mata dia.
Dan sewaktu Man ni pun turut nak tertidur juga, tiba-tiba dia dapat rasa bahu dia ditepuk dan tangan dia ditarik. Pada masa tu Man dah gembira lah, akhirnya habis dah aktiviti burung hantu ni. Jadi dengan mata yang tertutup, dia ikut je lah tangan yang tarik dia ni. Pergi ke mana pun dia tak tahu, kemungkinan dekat blok asrama tu lah, di mana pelajar-pelajar berkumpul. Tetapi sedang dia berjalan-jalan tu, tiba-tiba dia dapat rasa yang pelajar senior ni suruh dia duduk mencangkung balik. Jadi pada masa ni Man bersuara lah, sebab mata dia tertutup lagi. Dia cakap lah kat senior ni, "Bang, dah lah tu bang. Takkan nak tinggal saya kat sini lagi sejam lagi? Tak cukup ke saya dah duduk kat sana? Bosan lah bang." Dan waktu Man ni tengah pok-pek, tiba-tiba Man ni terdengar pelajar senior yang tarik tangan dia ni tadi katakan kepada Man, Duduk je lah sini diam-diam. Tak payah banyak cakap. Duduk je sini. Jangan risau. Saya teman awak. Awak duduk je sini tau. Dengar je lah cakap saya. Bila Man dengar je senior tu cakap punyalah baik, Man pun redo je lah. Yelah bang, tak apalah. Abang teman saya pun kira okey lah bang. Saya duduk je lah sini. Jadi Man pun dengan penuh redo, dia pun sambung balik. Dia dah mencarut-carut dah dalam hati. Apa jadah saya sampai 2 kali. Dan lebih kurang sejam. Dah masuk 2 jam dah ni. Tadi dah sejam. Lepas tu tempat baru ni lagi sejam. Pada masa ni lah Man dah tertidur. Sedar-sedar je dia dah dikerumuni oleh pelajar-pelajar senior dan juga pelajar-pelajar junior yang lain. Dan Man ni dia buka je mata dia disebabkan pelajar senior ni dah marah-marah. Si Man ni, "Apa benda yang kau duduk kat sini ya? Macam bodoh lah kita orang cari kau. Dah dekat 2 jam kau tahu tak?" Tapi pada masa tu Man ni dia jadi pelik lah. Apa hal yang tiba-tiba ramai pula kerumun aku ni? Lepas tu kenapa yang pelajar senior ni semua marah aku? Dan pada masa tu adalah salah seorang pelajar senior ni datang dekat Man. Dan pelajar senior ni pun tanyalah Man, "Macam mana yang kau boleh duduk kat bawah tangga ni? Cuba kau cerita apa yang jadi sebenarnya. Kau buat apa dekat blok asrama lama tu?" Dan Man pun ceritalah kan yang dia duduk senyap-senyap. Lepas tu dia perasan yang kawan dia Sam ni duduk berdekatan dia. Jadi dia borak lah. So bila Man ni dah cerita semua, senior ni dengar. Senior yang tegur Man ni tadi pandang di antara satu dengan yang lain. Dan pada masa ni lah barulah Man tahu perkara yang sebenar. Dan apa yang diceritakan oleh senior memang meremangkan bulu roma Man dan juga segala bulu yang ada kat badan Zaf. Korang nak tahu apa jadi sebenarnya? Menurut kata senior, apabila diorang tinggalkan Man ni untuk duduk seorang diri dekat blok asrama lama tu, setahu diorang tak ada pun pelajar lain yang ditinggalkan bersama Man, termasuklah kawan baik dia si Sam. Bila Man dengar, Man tak percaya pada awalnya. Tetapi cerita ni turut dipersetujui oleh Sam sendiri. Sam cakap dekat Man, "Man, apa yang senior cakap betul Man. Aku mana ada duduk dekat kau. Aku mana ada borak. Diorang tinggalkan aku kat kantin sekolah. Aku tak ada pergi dekat blok asrama lama tu. Betul Man." Bila Man dengar Sam cakap macam tu, Man ni dia dah lagi pelik dah. Kalau betul lah Sam tak duduk bersama dia, dah dengan siapa yang dia borak? Siapa yang dia nampak duduk mencangkung tak jauh daripada dia dekat blok asrama lama tu? Tapi itu baru permulaan. Senior ni katakan lagi, selepas habis saja aktiviti burung hantu, selepas sejam, senior ni pun pergilah ke blok asrama lama ni untuk bawa Man ni balik ke asrama. Tetapi apa yang peliknya, bila senior sampai dekat blok asrama lama tu, diorang nampak Man tak ada dekat situ. Jadi keadaan dah kelam kabut dah. Bila Man ni tak ada dekat mana tempat yang dia ditinggalkan, semua pelajar senior, semua pelajar junior diarahkan untuk cari Man ni. Kemungkinan Man ni pergi berjalan-jalan ke, hilang ke, lagipun dah tengah malam, mana tak risau. Kalau apa-apa jadi dekat pelajar junior, jawabnya semua pelajar senior kena menjawab tau. Dan selepas dia orang cari, pelajar senior ni bagi tahu, "Kau tahu tak kita orang jumpa kau kat mana Man?" Man pada masa tu menggelengkan kepala dia. Dan waktu pelajar senior ni bagi tahu Man, Man menggigil satu badan. Sebab pelajar senior ni bagi tahu, selepas hampir sejam kita orang cari kau, akhirnya kita orang jumpa kau terbaring betul-betul dekat bawah
tangga sekolah. Kau tahu tak? Betul-betul dekat blok lama ada satu tangga, dan tangga tu kalau mengikut sejarah seperti mana yang aku katakan tadi, apabila Hogan dan juga isteri dia kembali ke bangunan sekolah tu untuk mencari dua anak dia, diorang dibunuh dengan begitu kejam oleh askar Jepun. Dan tangga di mana diorang jumpa Man, kemungkinan besar tangga yang sama tempat Hogan dan isteri dia dibunuh, guys. Semua pelajar senior mengarahkan pelajar junior ni untuk balik ke asrama masing-masing, dan Man demam panas hampir seminggu disebabkan gangguan yang dia alami. Nasib baiklah jumpa Man ni tidur kat bawah tangga. Kalau Man ni tak dijumpai, lagi teruk kalau Man ni kena colek dengan jin yang berupa Hogan ni tadi. Dia ingat Man ni anak dia, dia colek bawa Man ni ke alam lain. Lagi banana Man. Tiba. Dah. Itu sajalah kisah untuk malam ni. Aku harap korang dapat pengajaran dan juga iktibar. Kalau ada aku tersalah cakap sepanjang penyampaian aku, ada yang buat hati korang terasa ataupun cara penyampaian aku tak kena dengan jiwa korang, aku mohon 10 jari memohon maaf. Anggaplah segala cerita ni hanya hiburan. Tak payah taksub. Kalau korang suka, tekan button subscribe dan juga bell notification. Dan kalau ada yang tak suka, tekan je lah button dislike. Dan komenlah dekat bawah tu. Zaf alu-alu kan? Orang cakap tidak kenal maka tidak cinta. Tiba. So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye. Mwah.